Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita Alhamdulillah sedang bincangkan berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah. Itu dalam juzuk yang kedua, itu ayat 163, 64, 65, 66. Dia actually pasal ayat ini rintitan, kerana dalam ayat 163 Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan berkenaan dengan ketuhanan dia. 163 surah Al-Baqarah, Allah kata wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa warrahmanur rahim. So, start dari situ. Yang berikut segmen keduanya Allah Ta'ala dah terangkan berkenaan dengan kekuasaan dia dan tanda-tanda kebesaran dia dalam ayat 164. Dan 165 dan sampai 67 Allah terangkan di situ keadaan manusia. Mana manusia ni lepas Allah terangkan dia adalah Tuhan. Sebab ini sebenarnya tajuk ini bermula dengan tajuk ini sebab Allah Ta'ala nak terangkan lepas ni halal haram. Apa patut buat, apa jangan buat. Pasal lepas nanti, lepas tajuk ni nanti ayat jihad datang, ayat puasa datang, ayat berkenaan dengan haji datang. Pasal manusia kena faham bahawa yang berhak menentukan hukum adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Tuhan yang maha berkuasa dan layak untuk perkara tersebut. Mana-mana yang lain tak layak untuk berkenaan. Jadi dalam ayat yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan keadaan manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ni Allah Ta'ala kata mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cinta Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Dan Allah terangkan di akhir ayat 165 tu berkenaan dengan keadaan manusia di akhirat nanti yang ada sekutu-sekutu yang diambil di dunia, yang diletakkan kasih sayang, letakkan ketaatan dan sebagainya. Tak kira benda-benda sekutu tadi, ada syaitan ke, jin ke dan sebagainya, ataupun siapa saja, semua sekali akan apa? Akan berlepas diri daripada yang disekutukan, akan berlepas diri daripada yang menyekutukan. Maksud dia, contohnya ada kita bincangkan ada para malaikat, ayat-ayat berkaitan para malaikat yang menolak tentang tajuk berkenaan. Ada yang berkaitan dengan tajuk apa, orang soleh dan sebagainya. Hatta apa, syaitan sendiri pun dalam yang terakhir kita ambil itu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22 Allah menyatakan waqala syaitanu, dan berkata syaitan lamma qudiyal amr, apabila diputuskan hukum, innallaha, dia kata sungguhnya Allah Ta'ala wa'adakum wa'adal haq, telah janji untuk kamu janji yang benar, wa wa'adtukum, dan aku buat janji pada kamu juga, fa akhlaftukum, dan aku kuasai kamu, wa ma kana li 'alaikum min sultan, tidak ada untukku ke atas kamu sebarang kekuasaan, illa, melainkan anda autum fastajabtum li, aku seru kamu, aku kempen kamu, aku ajak kamu, kamu pun apa? Menyahut kepadaku. Fala talumuni, maka dengan itu jangan kamu cerca aku, jangan kamu maki aku. Walumu anfusakum, tapi makilah diri kamu sendiri, celalah diri kamu sendiri. Ma ana bil muslihikum wa ma antum muslihi, kamu tak, aku takkan boleh menjerit-jerit atau marah-marah pada engkau, kamu pun tak menjerit marah-marah pada aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sebenarnya aku kufur, engkar terhadap apa-apa yang kamu sekutukan aku dengannya pada dahulu sebelum ini. Kamu sekutukan aku dengan Allah Ta'ala, aku tak nak terlibat, dia kata. Ya innadh dhalimin lahum azabun alim, untuk orang zalim ni ada azab yang pedih. Jadi tajuk ini yang kita terakhir kita bincangkan, bagaimana apa Ibnu Katsir datangkan beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana di akhirat nanti pengikut dengan yang diikut, tak kira yang diikut tadi tu manusia ke, atau jin ke, atau syaitan sendiri ke, ataupun apa para malaikat dan sebagainya, semua sekali akan berlepas diri, tak ada kaitan dengan penyekutuan dia oleh manusia yang mengikut ni pada kehidupan dunia ini. Dan sebab itu kita kata, maksud dia kalau kat dunia ni kononnya dia orang cinta sangat dengan berhala-berhala, dia bawa pikul, tapi kat sana nanti berhala tu akan lari, tak nak cakap dengan dia, tak nak terima penyekutuan tadi, bahkan semua akan menafikan, semua akan tidak terima. Maksudnya tak ada akan datang kerana orang ni bersungguh-sungguh kerana berhala tadi, di sana berhala tu akan defend dia, tak boleh, tak akan berlaku. Baik, dia sambung hari ni pasal tadi tu kita tak habiskan. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wara'awul azab, dan mereka
itu baik orang yang mengikut atau diikuti tadi, akan mereka semua sekali akan nampak azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, akan terputus di antara mereka ni sebarang apa? Hubungan. Maksud dia, mereka akan menyaksikan azab Allah SWT, dan akan terputus dengan mereka ini sebarang apa? Sebarang helah. Ya? Dan sebab-sebab untuk pelepasan. Tak ada helah, tak ada pelepasan, tak ada jalan lari dah. Bila berlaku saja benda berkenaan, nampak dah azab, maka yang mengikut dan yang diikut semua sekali tak ada ruang dah lagi. Bahkan di dunia inilah sebenarnya tempat dia. Di akhirat tak ada dah tempat lain dah. Kalau dah di mahsyar nanti, manusia itu akan dihimpunkan, maka tak ada dah ruang untuk orang tu kata patah balik, ya Allah aku bertaubat sekarang, tak ada penerimaan lagi dah. Okay? Dan mereka takkan dapati daripada neraka ini sebarang apa? Cara untuk beralih ataupun untuk lari daripada neraka. Pasti dia akan masuk neraka. Dan berkatalah orang-orang, hari itu berkata orang yang diikuti, yang mengikut, berkata orang yang diikuti, yang mengikut ni kata, wa qala allazina tabau, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti kat dunia ni, law anna lana karratan, kalau kami ni ada boleh reverse balik, patah balik, ulang sekali lagi, ya, ada peluang kali kedua, fana tabarra'u minhum kama tabarra'u minna, kami pasti akan berlepas diri daripada mereka, daripada orang yang mengikuti yang kami ikut tu, berhala ke apa sekalipun, kama tabarra'u minhum, macam mereka pada hari ini telah berlepas diri daripada kami. Kalau boleh kami dapat lari, kami lepas diri awal-awal lagi kat dunia dahulu daripada mereka. Tak nak kaitan langsung dengan berhala, tak nak kaitan dengan syaitan dan sebagainya. Kalau boleh. Tapi ini pengharapan ahli neraka yang kita tahu bahawa Allah Ta'ala takkan makbulkan. Kerana ahli neraka masuk neraka dah habis dah, tak ada keputusan lain dah. Okay? Iaitu kalau sekiranya kami ada dapat kembali untuk ke negeri dunia, ke negeri dunia, itu dunia balik ke dunia balik, supaya kami, kalaulah boleh, dia kata kami nak berlepas diri daripada mereka ini, daripada pengabdian diri pada mereka, kami tak nak sembah dah, tak nak pergi kubur dah, tak nak pergi sekian, kalau boleh. Tapi dah terlepas, apa guna dia? Dan memang kita kata tuan punya kubur pun kita takkan mengaku. Macam orang pergi kubur-kubur wali kan, menyebut Allah Ta'ala dengan wali-wali berkenaan, minta pada wali tadi untuk diselamatkan, diberi pertolongan, pertahanan dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa, suruh kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahus Samad, mana Allah tak tempat pergantungan. Tapi manusia ni sering jadikan pergantungan manusia ni kepada benda lain. Kadang-kadang nama wali dipanggil, ya Abdul Qadir Jailani, ya sekian. Kan dia susah, dia seru nama wali. Orang Melayu kita buat lawak kan. Dia kata kau susah suruh nama aku 3 kali. Sebenarnya zaman dahulu memang ada kumpulan apa sufi ni, dia sebut nama guru dia untuk keselamatan. Suruh 3 kali. Panggil nama guru dia, sebut nama guru dia untuk pertolongan dan sebagainya. Maka zaman sekarang ni saya buat madad ya syekh, madad dan sebagainya. Dia minta pertolongan. Tak boleh benda berkenaan, tapi dia buat juga. Kalau akhirat dia tak, memang sahih para anbiya, nabi-nabi yang mereka sebut ataupun wali-wali mereka panggil, pasti akan apa? Tak ada kaitan dengan mereka. Tapi masalah sekarang ni sampai akhirat, barulah mereka kata kalau kami tahu kami tak buat benda tersebut. Tapi tak guna. Okay, kami tak guna. Maka dia orang kata kalau boleh kami akan melepas diri, takkan berpaling pada sekutu-sekutu ni. Bahkan kami akan tauhidkan Allah hanya dia. Untuk apa? Untuk ibadat. Kalau boleh kami nak patah balik, dia kata. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam perkara ni, Ibn Katsir nukilkan, dia kata bahkan mereka ni sebenarnya berbohong dalam perkara tersebut. Bahkan kalau dikembalikan mereka ke dunia, nescaya mereka akan kembali balik kepada benda yang dilarang tadi. Kalau dipatahkan balik pada dia kat dunia, pasti dia akan buat sekali lagi benda yang sama. Sebagai Allah Ta'ala firmankan dalam Quran mengenai mereka dalam perkara berkenaan, itu dalam dalam ayat berkenaan Allah kata kadzalika yurihimullahu a'malihim hasaratin alaihim. Demikian Allah Ta'ala perlihat pada mereka amalan-amalan mereka sebagai apa? Kerugian, kehampaan untuk berdiri mereka. Wa ma hum bi kharijin minan, dan tidak mereka ni boleh keluar daripada neraka. Maksudnya kalau pergi mana keadaan sekalipun, mereka pasti akan masuk neraka. Maksudnya mereka ni bukanlah orang yang akan berubah langsung. Itu maksud dia, mereka ni akan pergi macam Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Dalam Al-Furqan 23 Allah Ta'ala kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami dahulukan Afran kepada apa yang mereka laksanakan daripada segala amal. Amal mereka buat, orang-orang macam ni, walau kebaikan mana sekalipun, kena sekutukan Allah SWT, dan saya akan bersih, hancur. Tak ada benda tinggal. Ni yang kita kata, kalau ada kata orang tu buat baik apa kat dunia pun, di hari akhirat, kerana sekutu tu ada, segala apa dia buat tadi, tidak akan diterima Allah Ta'ala. Dan apa kebaikan yang patut diterima akhirat, dihabiskan di dunia. Seorang mukmin apa dia dapat di kat dunia ni, dan dia tak sekutukan Allah Ta'ala, benda tu nikmat Allah Ta'ala beri pada dia, dan akhirat ada ganjaran yang lain. Bahkan benda baik dia buat, makan benda yang elok, pilih yang halal untuk makan, jaga daripada halal dan haram ni, perbuatan yang makan itu akan menjadikan pahala di hari akhirat. Takwa itu ada. Okay?
Tapi sebaliknya orang yang tak ada diri dia takwa dan tidak takut berkenaan penyekutuan Allah Ta'ala, dia buat macam-macam. Hatta solat dia pun akan batal. Dia kata tak akan terima oleh Allah Ta'ala. Kosong, tak ada nilai. Bahkan dia, semua benda dia dapat kebaikan, dia bernafas ke, dia apa, dikira sebagai apa, bayaran untuk apa, kebaikan yang dia buat daripada, kalau dia bersedekah ke, dia infak harta ke, semua benda berkenaan akan dihanguskan, kosong, tak ada nilai. Itu beza dia. Mukmin, apa dia dapat kat dunia ni, baik atau buruk, semuanya elok. Semuanya adalah keelokan. Bahkan kalau dia kena musibah, untuk apa, Allah Ta'ala bersihkan dosa dia, bukannya untuk Allah Ta'ala menyampah dia. So dia akan sentiasa positif. Berbalik pada orang kafir tadi, ataupun orang yang musyrik, dia bila kena musibah tu memang kena kerana perangai dia, perbuatan dia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kena separuh tu kena musibah, lagi teruk dia beribadat kepada berhala dan juga benda-benda yang salah. Makin kena penyakit teruk, makin pergi bomoh. Lagi sekali daripada bomoh Melayu, Islam, pergi bomoh Siam. Nampak? Dia makin extend dia punya penyakit tadi, bawa musibah pada dia. Sedangkan seorang Muslim, mukmin, bila kena musibah, benda tu akan jadi pembersihan dosa bila dia redha. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia usaha dengan cara yang halal saja dalam penyembuhan penyakit dia, dan benda tu akan menjadi penghapusan dosa dia. Tapi kalau orang yang musyrik tadi, makin dia kena musibah, makin benda tu akan jadi jahanam kat atas diri dia. Tapi kalau dia dapat kebaikan itu bukannya apa baik, musibah bukan bersih dosa, makin teruk. Dan kalau dapat kebaikan itu adalah bayaran untuk apa benda-benda baik dia buat di dunia. Allah Ta'ala kata dalam ayat tadi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan ia di hari akhirat nanti apa? Haba. Berdebu yang berterbangan, tak ada nilai langsung. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam ayat lain, surah Ibrahim ayat 18. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Permisalan, perumpamaan orang yang kufur terhadap Tuhan mereka. A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Amalan dia seperti apa? Ramad, seperti abu kan, kita masak-masak kan, kita letak tu ada abu dan sebagainya, abu debu yang dekat dapur tu, datang angin tiup. Dia bukannya macam tanah ni ditiup tak bergerak, tapi abu ni kan ditiup dia akan bergerak. Datang dia ditiup dengan kuat oleh angin pada hari yang ribut. Apa lagi tinggal agak-agak? Apa yang tinggal? Tak ada langsung, okay? Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nur ayat 39, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir ini, a'maluhum, amalan mereka, kasarabin, seperti fata morgana, atau bahasa Inggeris miraj. Kan bila orang tu beri hari panas kan, biqi'atin, di padang pasir, yahsabu zam'anu ma'an, yang menyangka orang yang dahaga itu bahawa apa yang nampak depan mata dia adalah air. Dikejar-kejar tak sampai. Air itu tak ada tapi nampak macam air. Baik itu macam kebaikan tapi tidak kebaikan di sisi Allah SWT. Benda baik dah tapi kerana apa? Penyekutuan tadi itu berlaku dan semua amalan dia habis. Tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata dalam hadis yang sahih, ni hadis kursi. Nabi kata Allah Ta'ala kata, man amila amalan, barang siapa buat satu kerja, asyraka fihi ghairi, disekutukan aku dalam pekerjaan itu dengan selainku, dengan apa saja dia disekutukan, taraktuhu wa syirka, aku biarkan dengan sekutu dia. So apa dia buat tadi semuanya kosong, tak ada nilai langsung. Sebab kenapa Allah tak benarkan kita ada penyekutuan langsung? Maka ini antara dosa paling besar. Tapi masalah tadi, penyekutuan tadi itu tidak menyelamatkan orang berkenaan. Hari kiamat, sekutu-sekutu tu akan lari. Apa-apa disekutukan Allah Ta'ala akan lari, tak nak mengaku apa hubungan dengan dia. Dan dia di hari akhirat berdiri minta kalau boleh dapat ulangan balik kat dunia, supaya dapat lari daripada sekutu-sekutu yang disekutukan dengan Allah Ta'ala. Tapi masalah sekarang ni, benda tak berguna lagi. Maka Allah Ta'ala nyatakan, wa ma hum bi kharijin minar, tidak mereka ni boleh keluar daripada neraka. Tidak mereka ini akan keluar daripada neraka. Mereka akan kekal dalam neraka. Baik, sambung lagi. 168, 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan bila Allah Ta'ala terangkan, ayat dia start pada 163, saya cakap betul kan? 63. Okey, dan bila Allah Ta'ala terangkan bahawa tiada Tuhan melainkan dia, kan dalam ayat berkenaan Allah kata wa ilahukum ilahun wahidun la ilahur rahmanur rahim. Betul Allah terangkan inna fis, kan ikut rentetan dia. Bila Allah Ta'ala dah terangkan bahawa tiada Tuhan melainkan dia, dan dialah apa? Bersendirian dalam penciptaan. Dalam penciptaan ni tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala.
Contohnya kongsi untuk sekian, ada apa? Partnership, tak ada. Semua sekali Allah Ta'ala ciptakan bersendirian, tanpa memerlukan pada siapa-siapa sekalipun. Sebab kenapa tidak ada pergantungan kita kepada apa sekalipun dibenarkan. Tak dibenarkan, pasal nak bergantung hanya kepada dia. Hatta berterima kasih pada dia juga. Tak boleh keluarkan kata-kata, kalau bukan kerana saya, awak takkan dia datang ke dunia. Tak ada. Mana lafaz itu salah, pasal nak jadi ke tidak, hatta anak itu. Betul, anak tadi kalau dia derhaka pada mak bapak dia, memang berdosa. Tapi bukanlah mak bapak dia 100% kerana itu yang dijadi. Pasal dia jadi dengan qadar Allah Ta'ala, bukan dengan kehendak mak bapak dia. Pasal ada orang berusaha untuk dapatkan anak, tak dapat anak. Kan, benih tak pernah lekat dan sebagainya. Ada orang tak nak anak jadi. Pun ada juga. Bukan kabut ambil akad nikah cepat. Faham kan? Okey. Secara asasnya maksud dia dalam konteks ni, memang anak itu ke seorang anak, seorang pengikut, pelajar, seorang pekerja, seorang rakyat. Siapa saja kita ni, terima kasih yang utama kita pada Allah Ta'ala, bukan pada siapa-siapa. Bukan kepada makhluk. Makhluk ini dia datang, dia dapat apa dia buat pun sebab Allah Ta'ala aturkan. Bukan hanya kerana dia ni nama saya sekian, saya lah orang paling layak dalam pentadbiran. Tidak. Allah Ta'ala aturkan untuk dia naik. Allah Ta'ala berikan kepada dia kemudahan. Dengan sebab itulah dia akan dia mendapat jawatan tersebut. Bukan sebab dia nak dia suka hati dia diberikan. Hatta Zulkarnain kan, Allah kata ain atainahu min kulli syai'in. Atainahu min kulli syai'in sababa, akan berikan dia daripada segala perkara untuk sebagai penyebab untuk dia berkuasa. Sebab kuasa tadi Allah Ta'ala yang aturkan. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan jatuh, Allah Ta'ala akan jatuhkan. Bukan kerja kita. Jadi secara asas ni maksud dia kerana Allah Ta'ala dia bersendirian dalam penciptaan. So nak terima kasih ke apa pun pada dia saja. Jangan sekutukan dia dengan apa-apa. Ayat-ayat yang zaman sekarang ni kan, tanpa ini takkan maju negara dan sebagainya, jangan sebut benda tu. Pasal itu bukannya qadar Allah Ta'ala atas satu kumpulan manusia. Haram sebutnya tu. Tak kira siapa saja. Baik hijau ke, kelabu ke, biru ke, kuning ke, merah ke, apa saja, siapa sebut kalau tak ada kami, negara tak maju, benda tu haram. Kata-kata tu adalah kata-kata kufur. Kata-kata kufur. Pasal Allah Ta'ala yang izinkan. Kan kita kata kalau kita ni nak lahir pun, mak bapak kita siapa? Kan nak lahir anak-anak sebagai anak kepada orang yang bergelar dengan Tun ke Tan Sri dan sebagainya. Bukan kita minta. Bukan kita minta. Mana bapak kita lahir bapak kita Perdana Menteri ke? Bukan kita minta. Lahir bapak kita raja. Bukan kita minta. Tuhan Ta'ala aturkan. Jadi bila kita dapat dengan jawatan, dengan sebab kita lahir anak siapa kita dapat jawatan, jangan kita silap faham. Yang kita kata ini adalah sekian. Jangan. Na'udzubillah, cakap itu kufur. Paling kena betul-betul taubat kerana kata-kata berkenaan banyak orang tak faham. Kan ini benda salah. Jangan sebut benda-benda macam tu. Kerana kita ni manusia. Mana Allah Ta'ala boleh ganti kita bila-bila masa. Tak kira ustaz ke, ustazah ke, pak imam ke, Bilal ke, Perdana Menteri ke, semua sekali. Kita bukannya orang yang penyebab utama. Bahkan kalau kita kata kita merintah, belakang kita beramai orang. Penasihat agama, penasihat sekian bersepah. Nak suruh kita baca semua kitab. Mampus tak boleh. Faham tak? Kita takkan boleh benda tu tadi. Pasal memang kita ni limited. Manusia ni limited dari kemampuan dia. So perlu kepada orang tolong dia. Macam kita kata seorang yang kaya, dia nak, contohnya contoh macam apa, bersawah, nak buka sawah contohnya, atau ladang. Dia nak buka sawah tadi, dia perlukan berkapak atau cangkul atau gergaji atau traktor. Soalan, dia buat sendiri ke? Buat sendiri kapak tu. Kerana kaya sangat, kapak tu dia buat sendiri. Ada jumpa orang kaya buat kapak sendiri? Dia tempur sendiri, cari biji besi. Dia boleh tak? Tak boleh kan? Maksudnya asbab itu, ada orang nak kerja jadi tukang besi. Kalau tak ada orang nak kerja tukang besi, korek dengan jari. Inilah usaha kami untuk membajak tanah. Jangan buat pasal kan. Maksud dia benda tadi asbab. Siapa akan hadir pada masa itu, siapa yang mudahkan kita, siapa yang akan tolong kita, semua kali. Pernah orang tu ada tukang besi semua kali, tapi semua tak nak jual barang pada dia. Dia kaya, paling kaya dekat Malaysia. Tapi dia nak buka sawah, nak buka hutan, tak ada siapa nak jual cangkul pada dia. Boleh mencangkul tanah. So, kaya sangat dah, buat sendiri lah. Tak boleh pula. Kan? Jalan-jalan sikit, pinggang sakit. Sakit pinggang. Masalah. So, faham. Mana kalau segi pergantungan, pergantungan atau pengharapan atau sekian hanya pada Allah. So, sekutu-sekutu ini buat macam kisah kita baca tadi, itu adalah yang terakhir kita baca adalah penzahiran Allah Ta'ala bahawa kalau orang tu menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa-apa, sedangkan Allah Ta'ala yang mencipta segala-galanya, dia akan gagal. Dan bukan gagal dunia, gagal akhirat sekali. Dua sekali tempat dia akan gagal. Dekat dunia,
Dia takkan dapat segala ganjaran kebaikan. Di hari akhirat, semua sekali yang dia buat dekat dunia, dia akan apa? Lihat sebagai benda tu adalah benda yang hampa. Last sekali dia akan minta kalau boleh patah balik, nak lepas diri daripada sekutu-sekutu yang dia buat dari dunia dahulu. Jadi dekat sini Allah Ta'ala mula untuk sebut dalam ayat ni pula. Allah Ta'ala mula dalam 168, 169 menjelaskan bahawa dialah yang beri rezeki kepada semua makhluknya. Lalu dia sebut dekat sini berkenaan dengan kedudukan apa? Kurniaan. Bahawa dia membenarkan untuk mereka makan apa di muka bumi ini pada keadaan dia halal dari Allah Ta'ala dan juga apa? Elok. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai yang beriman, makanlah daripada yang diberi kepada kamu daripada bentuk apa? Halal dan elok. Halal tapi tak elok. Macam apa? Nasi basi. Dia tak haram. Dia bukan datang haram. Nasi tu halal. So kata tak halal. Ikan busuk pun jadi halal. Kan buat perkasam jadi buat makan kan. So dia maksud dia benda tu halal tapi tak elok. Maksud ketika tengah bulat dan sebagainya tak elok dah. Berarti kalau kata benda tu elok, mana apa dia baik untuk kesihatan dan sebagainya, maka dia halal dan elok. Kalau halal tapi tak elok, macam chewing gum. Kan chewing gum? Kan? Halal tapi tak elok. Tahu kan? Nak aku ikut ngunyah sorry. Sorry. Bukan sengaja. Tersebut sorry. Nak tadi. Takkan saya sebut rokok tak boleh. Rokok memang haram dan tak elok. Haram dan tak elok. Tapi ni benda halal tapi tak elok. Dia ada halal dan elok. Halal dan elok. Halal lagi elok Maksud dia Allah Ta'ala yang benarkan. Itu dia dan mana diri kita ni rasa dia bagus, elok dan manfaat dan tidak mudaratkan kepada badan ataupun akal. Contoh macam kadang-kadang minuman mabukkan tadi. Asalnya tadi minuman tu okey, tapi bila dia mabukkan dia rosakkan akal, maka haramlah. Macam dadah dan sebagainya kan. Mana benda tu tak ada rosak benda, tapi bila dijadikan salah guna maka dia rosak, merosakkan akal dan badan kita. Maka Allah Ta'ala larang lepas tu daripada kata bahawa dia ni berikan semua sekali manusia ni benda halal dan elok, dia yang ciptakan, maka makanlah wahai manusia. Tapi dia kata lepas tu dia terangkan dan dia larang manusia ni daripada mengikuti langkah-langkah syaitan. Larang manusia daripada mengikuti langkah-langkah syaitan, iaitu cara-cara syaitan dan jalan-jalan laluan dia dalam pemikiran dalam kita yang salah faham ikut syaitan ni pergi masuk gua sembah kambing. Bukan. Kadang-kadang benda tu macam kita pernah terangkan jahiliah pada manusia ni. Bila Nabi pernah tegur Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi kata apa? Innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah lelaki, pada diri engkau ada jahiliah. Punca Nabi cakap macam tu sebab apa? Sebab dia berbalah dengan Bilal bin Rabah, bertekak. Lepas tu dia terlafaz wahai anak perempuan hitam. So dia isi sahabat yang agung. Yang agung, Abu Dzar Al-Ghifari, satu kampung dia diislamkan. Tahu tak? Dia masuk Islam, dia balik kampung, dia satu kampung dia Islam lepas tu. Mana kalau ikut lawan kita memang kita tak apa, banding kita punya amal dengan dia memang kita tak ada kejar. Tapi dia terlafaz kata-kata tadi yang kita macam oish teruknya, sahabat Nabi pun cakap macam ni. Tak, kadang-kadang kita mulut kita kadang anak-anak kita bukan kita carut. Ada mak tu kan dia sebut pada anak dia carutan, jadi kena badan dia balik. Dia sebut budak tu, dia sebutlah perkataan yang telah sebutlah kan, dia mencarut pada anak dia. Carutan tu kena pada muka dia sendiri kan, tak senonohnya, tapi kadang-kadang tercarut, marah sangat, bukannya disengaja muka mencarut contohnya kan. Kadang terlatah kena horn kereta orang boleh mencarut, pun ada manusia tu. Tapi anyway, yang maksud sekarang ni benda tadi bukan disengajakan. Macam Abu Dzar Al-Ghifari lafaz kata-kata tadi, dia bukannya meant to be nak menyampahkan Bilal. Tapi bila sebut nama orang hitam, dia jumpa Nabi SAW, Nabi kata, engkau ni tak memadai engkau maki dia, engkau maki mak dia sekali. Engkau sungguhnya adalah seorang manusia yang dalam diri kau ni ada jahiliah. Okay, kenapa benda jahiliah? Dia memang Abu Dzar bertaubat dan dia suruh Bilal pijak kepala dia, letak muka dekat tanah. Dia kata pada Bilal pijak. Bilal tak pijak lah, kita dapat pijak, kita pijak sungguh kan. Dia kutuk mak aku kan contohnya. Jadi Bilal maafkan dia. Tapi yang nak faham sekarang adalah lafaz jahiliah tadi. Jadi kita jangan bayangkan bila Al-Quran kata la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan faham bahawa maksud dia pergi pasang susuk kan, susuk ataupun pergi kat bomo kangkang nasi ke, bukan itu. Faham tak betul ni? Ataupun cari minyak dagu, bukan. Sebab apa? Sebab asas pertama sebelum nak jadi yang tu, kena jadi yang pertama ni. Apa dia? Jahiliah dalam diri seorang tu. Bila contoh macam Nabi tegur Abu Dzar tadi,
Nabi kata innaka munfika jahiliyah. Sebab apa jahiliyah? Sebab dalam diri manusia ni ada separuh orang tu diingatkan hina mulia manusia tadi dengan sebab dia lahir anak siapa. Warna kulit menentukan. Contoh macam kita pernah terangkan dalam Bible kan. Dia kata bahawa kerana apa? Dia ada Nuh AS 3 orang anak. Sam, Ham, Yafith. Sam bapa Arab, Ham bapa orang Afrika, Yafith anak bapa orang Eropah. Bapa orang Malaysia tak ada macam ni. Banyak cerita dan cerita kisah ni Nuh AS 3 orang anak dia ni, yang Ham ni duk nampak dia reasoning berkenaan dengan kenapa orang kulit hitam ni mesti jadi hamba. Reasoning dia adalah Ham ini dahulu nampak kemaluan bapak dia, kemudian dia keluar daripada kemah, dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak. Bila gelak-gelak, adik-beradik dia tanya kenapa, dia kata abah punya kain terselak, nampak abah punya anu. Lepas tu kemudian abang dia, 2 orang ni masuk dalam kemah, tutup tanpa tengok, kemudian keluar. Lepas bapak dia jaga, dia orang cerita balik. Nuh AS pun doa Nuh ni. Dia kata anak Ham akan jadi hamba pada anak yang 2 lagi. Dia sebut macam tu soal macam-macam validity. Untuk contoh macam zaman kita sekarang, kita tengok kolonial Inggeris tu, ketika dia pergi tangkap orang di Afrika, Kunta Kinte tu, dia kata betul, Bible benarkan. Bible benarkan. Bagi mereka pasal apa? Keturunan. Aku keturunan Sam, yang ni keturunan Ham, yang ni keturunan Yafid. Yang ni yang di situ. Maksud dia reasoning yang dia buat adalah kerana apa? Asal warna kulit. Sebab apa mulia? Sebab warna kulit. Sebab benda, sedangkan benda tadi bukan pilihan kita. Dan ini kalau ikutkan balik, syaitan buat. Bila syaitan buat? Apa syaitan buat? Bila kan Allah Ta'ala kata dia, malaka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang kau tak sujud bila aku perintahkan kau? Dia kata apa? Ana khairum min. Aku lagi baik daripada Adam. Sama? Khalaqtani min nar. Kau jadikan aku daripada api. Khalaqtani min tin. Kau jadikan dia, Adam, daripada tanah. Sedangkan benda tadi kalau kita ikut balik, dia pilih ke kejadian daripada apa? Tak. Adam pilih ke kejadian daripada tanah? Tak. Siapa yang letakkan? Habis pasal pula dia belagak? How can dia rasa belagak dekat situ? Di atas asal usul, bukan dia usahakan pun dia belagak. Salah. Itu langkah syaitan. Faham tak? Itu jahiliah. Kita panggil jahiliah. Nabi kata jahiliah tadi, di situ duduk dia. Yang kita salah faham dengan jahiliah ni. Macam kita belajar dulu, tanda pendidikan jahiliah dalam manhaj telaki kan, tanda-tanda penerimaan ilmu hari esok kita belajar kelas tu, kan dia disebutkan apa? Batal panca indera, tak nak belajar. Ada telinga, ada mata, ada akal, tak nak gunakan. Kemudian berpegang dengan dongeng dan khurafat. Kemudian tidak melepasi ada material. Kemudian mengikut golongan yang diagungkan. Walaupun datang dalil yang nyata bertentangan, tolak dalil, taklid buta. Ataupun mengikut hawa nafsu, atau mengikut sangkaan-sangkaan. Benda ni kita kata langkah syaitan. Pasal orang yang buat benda ni tadi, dia telah menempah untuk diri dia satu kedudukan dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya maksud dia tadi langkah syaitan tadi adalah dengan orang tu pergi duduk bawah pokok ke pasang colok dan sebagainya. Bukan. Hatta kalau dia datang masjid sekalipun, tapi dalam diri dia ada perasaan tadi, langkah syaitan dah ada dah. Contoh-contoh, aku pengarah sekian, aku datuk ini, aku Tan Sri sekian. Sama je. Mana membangga diri dengan benda yang bukan usaha dia sendiri pun. Dia sangka usaha dia, tapi Allah Ta'ala yang bagi. Lahir-lahir anak datuk sekian-sekian. Semua orang, anak datuk tu. Dan Allah Ta'ala orang hormat dia sebab datuk dia. Bukan datuk dia, bapak dia kan? Maksud dia anak datuk kan? Maksud dia benda berkenaan, kita kata konsep ni, ini jahiliah. Dan ini maksudnya dengan langkah syaitan. Langkah syaitan tadi, apa-apa yang bawa ke neraka, bukan mesti bentuk tu tadi hanya penyembahan, pegang colok dan sebagainya. Faham? Mana hatta cara pemikiran, cara penghujahan, cara pemahaman kita dalam agama ni pun sama juga. Cara orang tu dia nakkan juga, dia taklid buta. Sama lah macam orang-orang yang lawan dengan Ibrahim AS. Kan Ibrahim bila datang jumpa kaum dia kata apa? Dia katakan kaum dia, "Ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun." Apa benda ni aku dapati kamu semua duduk berteleku depan dia. Dia kata, "Qalu wajadna aba'ana laha abidin." Dia kata kami dapati datuk nenek kami kepada berhala ni mereka menyembah. Maksudnya kami menyembah jugalah. Taklid buta. Taklid buta yang kita kata ini langkah syaitan. Ini adalah langkah-langkah syaitan, ikut je. Pasal syaitan datang, itu dia bagi tahu pengikut, dia ikut je. Tanpa tanya balik, takkanlah kita lawan juga. Adam AS bukannya pun langgar cubit perut kita. Betul tak? Kalau ikut logik kan. Dari segi asasnya, katakan seko, iblis tu seko je. Anak-anak yang jin yang lain yang dia datang dakwah lepas tu, yang diajak untuk menghasut Adam AS. Adam pernah cubit orang ke soalan? Pernah kacau dia?
Tak benar kan? Yang dia sibuk bekerja untuk masukkan dalam neraka pasal. Sebab iblis janji. Iblis janji. Maka yang bawah ni semua ikut. Iblis janji, kami janji juga. Sebab saya tak ada validity. Pasal kita kata nak menyampah dengan seorang, kena ada sebab. So sekarang ni, kalau kita tanya balik, semua jin-jin yang kufur, yang kafir dan degil dan ingkar perintah Allah Ta'ala, yang bekerja untuk menyesatkan anak Adam. Sejak bila Adam kacau makanan diorang? Ikutkan logik, Adam kacau ke? Tak kan? Anak Adam tak kacau diorang. Kenapa diorang sibuk nak? Sebab taklid kepada apa? Iblis tadi. Permusuhan yang iblis tegakkan dalam syurga, tegakkan di situ, diikuti oleh mereka semua tanpa sebarang soal jawab. Bila dengar Quran, bila dengar Quran, sebahagian mereka beriman. Macam kita baca surah jin kan? Ada orang beriman, dia orang dapat validity. Kenapa? Apa salah kena kufur? Kan? Apa salah kena ingkar? So dia orang masuk Islam. Mana jin yang dengar, dia reasoning, dia dengar, dia masuk Islam. Tapi dia batalkan panca indera, tak nak belajar dan taklid buta, habis. So maksud dia sekarang ni kalau kita ukur taklid buta, tak nak belajar, ikut dongeng khurafat dan sebagainya, benda ni dalam masyarakat kita bersepah. Kan, ni kita kata benda macam ni kan, ustaz kata boleh, habis langgar. Ustaz kata boleh, nampak dah Al-Quran kata tak boleh, tapi ustaz kata boleh. Betul benda ni haram, tapi ada ustaz kata boleh, habis. Macam masalah. So dalam konsep ini kita kata langkah syaitan itu berlaku dengan macam ni, taklid buta. So kena faham bahawa dia bukan hanya semata-mata pergi pegang colok, duduk dekat kubur kan, atau pekong dan sebagainya, sembah-sembah sujud kepala, bukan itu semata-mata. Bahkan ia tambahan lebih utama lagi daripada itu adalah apa-apa cara pemikiran, cara pemahaman yang syaitan dan juga anak cucu dia, iblis ni dengan anak cucu dia faham, itulah dia dikatakan sebagai apa? Jalan-jalan langkah-langkah syaitan. Bukannya hanya setakat penyembahan. Faham? La tatabi'u khutuwat syaitan Ya, masa dia jalan-jalan syaitan tadi, apa langkah-langkah syaitan adalah jalan-jalan dia dan laluan dia pada apa yang disesatkan pengikut-pengikut dia. Kan pengikut dia syaitan ni kan disesatkan. Daripada apa? Pengharamkan binatang-binatang, contoh macam orang-orang jahiliah zaman dahulu diharamkan binatang apa yang beranak banyak ni, beranak anak jantan straight, dia potong telinga. Binatang yang sekian-sekian beranak anak betina saja, dia ada aturan dia. Dulu dalam orang-orang jahiliah dia ada fahaman macam tu, dan dia gunakan cara berkenaan untuk validity. Dan yang kejar atau ajar dia untuk berkenaan adalah syaitan, ilhamkan pada orang. Sedangkan orang tahu bahawa benda ni bukan milik kita. Kan binatang tu nak lahir anak apa bukan kita pilih. Yang kita nak marah dia beranak jantan terus, apa hal? Soal balik, betul tak? Dia anak dia keluar jantan ke betina ke, bukan kita yang atur. So sekarang ni kalau keluar jantan ke betina, kenapa menyebabkan kita kait dengan Allah Ta'ala pula? Oh, ini untuk Allah Ta'ala, potong telinga lepas kat tengah padang, jangan makan, jangan tunggang. Apa hal? Logik balik kan? Kenapa? Di mana valid dia? Tak valid langsung. Ada kita kata syaitan ajak, tapi pengikut dia apa? Ikut buta tuli. Tanpa tanya langsung. Dan sebagainya yang diperhiaskan oleh syaitan untuk mereka pada zaman jahiliah mereka. Sebenarnya datang dalam hadis Ayat bin Hammar dan Sahih Muslim daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda, Allah Ta'ala berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Nabi kata, inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halal. Sungguhnya semua harta yang kukurniakan kepada hamba-hambaku, maka ia adalah halal. Apa benda Allah kurnia pada kita, harta-harta, bentuk harta tadi, tak kira daripada tanah ke, daripada atas langit ke, as long as bukan kita ambil dengan cara yang haram, dan benda tadi memang Allah halalkan, maka ambil, tak ada masalah. Batu ke, menjaga lintah ke, nak jaga apa kan, menjaga macam-macam benda madu, kalau tak boleh jadikan, maka ambil, maka ia adalah halal. Dan dalam hadis berkenaan, dan sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, dan aku ciptakan hamba-hambaku ni hunafa, bersih, lurus. Faja'at syaitan, lalu syaitan datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim, lalu syaitan datang dan alihkan mereka daripada agama mereka. Okay? Dan lalu apa? Syaitan haramkan ke atas mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Benda halal jadi haram sebab syaitan kata. Mana benda tak ada validity. Pasal untuk halal dan haram perlu wahyu, bukannya datang dengan apa? Pendapat orang ramai. Faham? Ya, saya rasa orang tua-tua kita kata benda sekian tak boleh. Kenapa? Contoh macam apa? Tak boleh ketik kuku waktu malam. Betul? Ketik kuku. Clip nail malam. Kalau zaman kita dah lampu terang-berderang ni, boleh buat ke tidak? Dia associate macam-macam. Tak boleh nampak. Okey. Kalau zaman pakai pelita, betul. Dan zaman tak ada ketik kuku, tu betul. Kalau pakai pisau, terpotong jari tau. Seret. Hilang.
Tapi masalah sekarang ni satu benda. Okey, validity pantang larang tu datang mana? Benda zaman dahulu kebaikan, tapi zaman sekarang ni dia kata tak buat pun tak apa, buat pun tak kisah, tak ada masalah. Tak timbul tajuk haram pun. Bukan sebab sekian. Lepas tu ada associate dengan hantu. Ketika kuku malam nanti hantu kuku datang. Macam-macam hantu kuku lah, hantu paku. Jangan sebut paku malam. Ada paku ke? Tak ada orang Cina, India, kadang-kadang Melayu pun ada. Nak beli paku tengah malam tak boleh. Kan? Garam ke paku ada perasan. Saya perasan pergi tu tak ada. Tanya jarum tak ada. Kau tu biar benar kedai ni. Rupanya kita faham bahawa ada benda dia tak nak jual waktu malam. Tahu tak benda ni? Orang Tamentun masalah betul saya kata. Sampai sekarang aja. Banyak benda saya bagi cerita ni orang Melayu kita tahu, orang Tamentun tak tahu. Benda ni kampung sebelum Malaysia ada cerita ni. Apa benda kak? Apa benda kak? Yang tak jual malam? Akak pun tak tahu juga. Dia jarum. Dia benda tajam lah. Jarum, paku, atau apa lagi? Pisau. Itu apa tu? Ada separuh tu garam sebagainya. Tak nak jual waktu malam. Lah, orang Malaysia kan saya tak tahu kenapa. Tapi cerita dia orang tua dulu. Ada makan, kan makan letak air kat dalam pinggan. Kan macam tu kan, dia macam kan. Yelah pasal betul lah. Mudah nak basuh sebenarnya. Kering, dah lah gatal tengok televisyen lama-lama kan, kering tangan. Ni jadi kerak terus. Tak basuh. Tak elok, tak senonoh lah tu. Kan dia kata rezeki tak sekian sebagainya. Tapi kena jilat lah bersih. Kalau dia jilat bersih tak apa, tak payah tangan, tak masalah. Tapi pinggan tu biar macam tu, kena nak basuh kan lain. Dia biar berkerak itu, gonyong-gonyong tak hilang, tak masalah lah. Jadi konsep dia sekarang ni ada sebab, reasoning. Tapi masalah reasoning tadi kadang-kadang ada benda tak ada reason. Why? Kan? Contoh macam dalam perkara macam ni, kita kata ada benda Allah Ta'ala halalkan si makanan dan sebagainya. Makanlah. Bila Allah Ta'ala haramkan, kita berhenti. Tapi bila syaitan datang, masuk kacau, dia benda halal jadi haram. Benda halal jadi haram. Benda haram jadi halal. Dia terbalik kan. Jadi biasa masalah ni, yang halal jadi haram. Ada pantang larang, tak boleh sekian, tak boleh sekian, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh jejak kaki, macam-macam lah. Dia ada benda macam tu. Yang zaman jahiliah dahulu dahsyat dalam masalah pemakanan. Sebab Allah Ta'ala memang sebut kat sini, makanlah apa yang aku berikan daripada kamu daripada bumi ni, halal, elok. Sebab apa? Sebab orang dahulu banyak makanan yang orang cuba haramkan ikut kadar akal mereka, atau fahaman mereka, atau ilham mereka. Ilham biasa. Ilham mereka dapat. Okay, jadi mereka haramkan ke atas mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Itu yang syaitan buat. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Berkata Qatadah dan Suddi, semua maksiat kepada Allah maka ia adalah langkah-langkah syaitan. Semua maksiat kepada Allah Ta'ala ia adalah langkah-langkah syaitan. Tapi macam saya terangkan tadi, langkah syaitan tadi hatta pemikiran pun termasuk. Macam tadilah, rasa diri kita ni adalah lebih dari orang kerana keturunan kita, warna kulit kita, bangsa kita, darah kita dan sebagainya. Blue blood Blue blood, darah keturunan raja bangsawan, ngarut. Tikam perut tak biru pun. Okey. Baik. Dan syaitan ini Allah Taala kata, innahu lakum adu mubin. Dia hanyalah menyuruh kamu untuk apa? Dia hanyalah musuh untuk kamu. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Ini adalah peringatan Allah Taala agar kita lari daripada syaitan dan beringat-ingat, berjaga-jaga daripada syaitan. Mana anything yang datang dari syaitan tadi, dari bisikan, bertentangan dengan apa Allah Ta'ala arahkan. Allah Ta'ala kata maafkan, Allah Ta'ala kata lapang dada, Allah Ta'ala kata jangan mengungkit, jangan ungkit. Datang hati kita kata biar ungkit, biar dia tahu sikit, aku sedekah pada dia, tak pernah dia kena jasa, biar. Kan bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan batalkan sedekah kamu dengan manni, ungkit-ungkit, wal adha, dan juga apa? Menyakiti. So bagi sedekah, tak nak bagi, cakap tak nak bagi. Jangan macam kita macam dia ada apa objektif tambahan, tak boleh. Dalam Islam tak boleh yang tu. Maksudnya kita jangan, bila syaitan ajak benda bertentangan dengan arahan Allah Taala, lawanlah, jangan ikut. Okey. Dia ni untuk kamu adalah musuh nyata. Sebenarnya Allah Taala nyatakan surah Fatir ayat ke-6. Surah Fatir ayat ke-6 Allah Taala nyatakan, Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh syaitan itu adalah musuh untuk kamu, maka ambillah dia sebagai musuh. Bukan ambil sebagai kawan. Ni ada siapa keluar statement tu? Apa syaitan yang dikenali lebih baik daripada malaikat yang tak dikenali? Ada masalah ni, masalah politik. Kena kelakar juga. Kan, benda janganlah. Syaitan dah tak kata musuh-musuh lah. Tak kira lah manusia mana pun. Sekalipun jangan gunakan analogi macam tu. Adalah pula guna syaitan. Apa devil yang boleh dikenali baik daripada syaitan, apa malaikat yang tak dikenali. Ada lah macam tu. Tak, dia kadang-kadang kata-kata kufur, kadang-kadang manusia ni kadang kata-kata dia tadi tak jaga. Dah tahu jahil, jangan kaitkan agama. Diam. Belajar diam, tutup mulut.
Ya. Jadi kita kata sebenarnya syaitan ini, dia kata untuk kamu adalah musuh. Ambil dia sebagai musuh. Don't take it macam kita kan silap bermusuh dengan syaitan. Ada orang mungkin kata itu kan. Kita kena syaitan ni, kita kena baik dengan dia. Kita ajak dia sembang, kemudian kita diplomasi dengan dia. Tak ada Allah Ta'ala ajarkan ambil dia sebagai musuh. Bahkan musuh-musuh yang nyata. Tak boleh kita kata macam kita nak diplomasi dengan syaitan. Tak ada diajarkan dalam Islam. Bahkan kita dalam Quran kita sebut itu kan, bila sebut isti'adzah. Ingat isti'adzah? Kita kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 96-98, surah Fatir 34-36, 34 surah Fatir lah, surah Fusilat 34-36, Fusilat 34-36, kemudian surah Al-A'raf ayat ke-200. Okey, kemudian An-Nahlu 96-98, ayat 98 sampai 100, 98 sampai 100. Al-Mu'minun 96-98, Fussilat 34-36, Al-A'raf 200, An-Nahlu 98 sampai 100. Ada belajar dalam tafsir Maudhu'i isti'adzah, atau isti'adzah. Ada. Allah Ta'ala arahkan dalam Quran Karim 4 kali usul kita isti'adzah. Dan bila dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala isti'adzah, Ibnu Katsir kata apa? Ayat ini dia kata tak ada yang kelima. Mana tak ada yang kelima lepas daripada ni. Berkenaan dengan syaitan ni dia kata. Daripada ayat ni dia kata apa? Disuruh kita, pasal kebetulan ayat-ayat tu datang dalam surah Mu'minun, Fusilat dan juga Araf tu, kalau musuh mana Nabi ni suruh buat baik pada orang buat jahat. Nabi, Tuan-tuan Allah kata, idfa billati ahsan. Balaslah kepada orang tu dengan benda yang lagi baik. Maksudnya orang tu buat jahat, balas baik. Memang payah. Kena payah tadi syaitan akan datang. Okey. Jadi Ibnu Katsir kata apa? Dalam ayat ni menunjukkan bahawa kalau syaitan manusia, kita disuruh supaya diplomasi lagi. Mana jemput dia, ajak dia, bagi makan, nasihatkan, buat, tak ada masalah. Tapi syaitan jin, jangan buat diplomasi. Terus cepat-cepat minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Jangan cuba lawan, jangan bagi makan, kan? Buat sembelih lembu di depan dia Yayasan Taklim, supaya jangan sampai ada orang mengantuk, kita sembelih lembu depannya, supaya syaitan semua duduk diam depan tu, tak kacau student kita, itu. Tak ada, tak diajarkan Islam. Mana anda dan Islam ni, mana syaitan itu tidak ada diplomasi dengan anda. Jangan bercakap dengan dia, jangan sembang dengan dia, jangan diplomasi langsung dengan dia. Allah Ta'ala kata, ambillah dia sebagai musuh. Dia sebagai musuh. Okey. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Hanyalah dia, syaitan ini, mengajak kumpulan dia supaya menjadi di kalangan ahli-ahli neraka. Dia ajak untuk masuk neraka. So kenapa nak ambil dia sebagai apa? Sebagai kawan. Dia tak pandai dakwah lagi. Dia kata, dia dakwahkan yang paling betul sekali syaitan masuk Islam, dia kata. Betul lah, Nabi SAW ada syaitan yang masuk Islam. Jin yang korin Nabi SAW masuk Islam. Tapi untuk Nabi saja, anda tidak. Jangan mengada kononnya kita pun boleh juga. La ilallah wa la syarikalah. Itu Nabi, kita bukan. Sebab kenapa? Supaya jangan sampai kita khayal dengan imajinasi kita sendiri, dan kita rasa suara hati kita betul. Dengan sebab itu, supaya kita jangan pandai-pandai cakap pada orang benda yang bukan. Allah Ta'ala jadikan korin kita takkan masuk Islam. Korin Nabi masuk Islam. Korin anda dan saya takkan masuk Islam. So kalau anda kata suara hati kita lintas, jangan kita perasan kononnya saya tadi selawat banyak ni, mesti suara hati ni benar. Jangan perasan. Sebab kita jangan sampai kita ni perasan kononnya kita bagus. Dengan sebab itu kita tahu bahawa ada lagi suara hati kita daripada syaitan. So that kita belajarlah. Jangan pula dia kata, tapi ustaz dah zikir, takkan syaitan datang lagi? Dah Allah Ta'ala surah dalam Quran, surah An-Nahl ayat 98 sampai 100. So Allah kata apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, maka apa? Mintalah perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Apa hal? Kan tengah baca Quran, syaitan tak, zikir paling besar adalah Al-Quran. So apa hal syaitan datang lagi? Syaitan boleh kacau lagi untuk zikir, untuk baca Quran. Apa lagi untuk zikir biasa kita? Pelajar. Jadi so that kita faham, oh kita boleh salah lagi. Boleh cakap tegur, oh boleh silap lagi. So kita humble. Tapi sekali kita rasa suara hati kita betul, sudah kasyaf kan, dah kasyaf, dah bersih hati ni kan, zikir banyak sangat, hentam dengan la ilaha illallah banyak sangat, sampailah sekali tak ada dah kotoran, tak ada dah syaitan, dia kata. Lepas tu syaitan tak ada, kita je syaitan. Seriously kan, syaitan dah tak ada, kita ni je syaitan. Dan kita paling sombong kan, orang cakap kita kadang kita tak belajar pun, dengan jahilnya kita kata kan, dia kata Quran itu 6,666 dengan jahilnya, belagak sungguh.
Ramai saya tengok karang buku apa Hakikat Insan dan sebagainya kan. Dia kata bersihkan hati. Dia buat statement itu semua bohong. Contoh macam kejadian manusia, dia kata mata jadi pada hari sekian, tinggal jadi hari sekian. Konon nak validity lah, nak validkan konon ilmu dia ni gaib pun nampak. Sekali semua salah. Saya orang tu sibuk bimbing dengan saya tajuk ni. Saya buka gambar. Dia apa dalam satu website ada the multidimensional human embryo. So, saya buka website tu free. Buka. Sekarang boleh buka. Dalam tu terangkan umur janin, hari apa, rupa apa. Bukan setakat tu dari gambar aja pusing, ada slice. Benda kepingan-kepingan badan manusia tu apa jadi dalam di badan dia, boleh tengok. Jadi bila kawan tu dia buka lah buku Hakikat Insan, saya pun buka komputer. Saya gambar. Hari ke apa? 44. Hari ke 44, manusia tu dah ada jari dah. Mata dah ada, mulut dah cantum. Ni asal terbuka. Macam katak kan punya mulut, lepas tu cantum macam ni. Ni, dia kalau orang tu kalau terbelah tu maksud dia tak habis cantum. Mana dia tak habis cantum. Bukannya maksud dia kenan dengan apa? Kenan ikan semilang ke ikan keli apa? Kenan lah kalau Melayu kata kan. Cacat tu kenan. Kadang-kadang orang tak siap cantum sebenarnya. Tak cantum habis. Jadi terbelah. Terbelah tu kan. Dia tak cantum habis. Atau cantum tak rapat, tak betul. Okey. Kemudian jari tu yang akan jadi ni. Kaki pun daripada bentuk macam ni dah mula nak bentuk jari. Hari ke-59 budak tu dah rupa orang dah. 59 baru 60 hari tau. Dah 2 bulan. Yang orang yang kawan ni hari 60 jadi mata. Budak tu siap. Saya tunjuk gambar kan dia macam ayat keluar. Tapi takkan tok ayah salah. Tok ayah salah pasal tok guru dia ngajar kata macam tu. Bila saya cakap itu, saya kata masalah lah. Kita sekarang ni dalam Islam ni, bila benda tu berkaitan badan manusia, kalau doktor kata pasal dia ahli dia bagi kedoktoran, kita terima lah. Kalau dia kata yang cakap ni ustaz, masalah lah sikit. Sebab ustaz kan buat reference lah ke mana. Kalau cakap macam ni motor je sikit, masalah lah. Kalau tukang kayu cakap pasal kayu, dia valid tak? Valid lah. Tukang besi cakap pasal besi, mekanik cakap pasal kereta, kena valid lah. Kalau dia kata cakap pasal sains badan manusia, kena orang datang daripada quote, daripada kata-kata orang yang ahli dia. Bukan main saya dia pejam mata dia dapat ilham. Dia kata dah bersih hati kan, semua bisikan dari Allah Ta'ala. Dia kata masalah lah, mana boleh macam tu. Para sahabat pun bimbang. Kalau Omar pernah buat tindakan kan, dia nak buat satu benda, dia terasa Omar ni adalah orang yang Nabi kata apa, dia ni kata-kata dia tadi menepati firman Allah Ta'ala. Bila dia minta benda sekian, Quran akan turun. Minta sekian, benda akan turun. Tapi bila satu jadi kes, bila time dia nak apa, nak murahkan mahar perkahwinan, dia nak limitkan harga. Jangan sampai nanti orang sibuk letak harga mahal. Dia nak limitkan. Dan niat dia baik. Dan dia ni adalah orang yang kalau dia cakap pasal Quran turun, sokong dia, betul? Tapi bila masa berlaku dan Quran tak turun baru dah. So bila dia cakap, dia kata dia nak buat berkenaan, seorang perempuan lawan ni. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kamu berikan isi-isi kamu tu kintor ni emas berbondong-bondong, yang kamu ambil daripada apa yang kamu beri pada mereka, sedikit pun, ni Allah Ta'ala berikan masalah. Kalau ada perkahwinan berlaku, akad dan sebagainya, kita kata validity kita dah bagi serah mahar, apa hal kita nak ambil balik? So dia tak boleh ambil. Kalau kamu bagi emas banyak pun tak boleh ambil balik. Jadi wanita ni kata pada Umar, Allah Ta'ala kata emas berbondong-bondong, siapa kau nak menghadkan kepada hanya sekian-sekian banyak? Mereka kalau mahar Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu berbondong-bondong emas. Jadi Umar kata apa? Betul wanita salah Umar. Wanita ni betul, Umar menangkan dia. Okey, betul lah. Umar stop, tak jadi untuk letakkan limitation berkenaan mahar. Kan logik akal kita kan. Umar ni siapa? Sahabat. Yang mana Nabi kata syaitan lari tengok muka dia. Berkali-kali puji depan depan. Tapi Umar tak gunakan validity tadi. Kau cakapnya ni, syaitan tak lari tengok muka aku. Syaitan lari tengok muka aku. Muka kau syaitan tak lari. Jadi kalau aku cakap ni menepati kehendak Allah Ta'ala. Logik akal ni macam tu. Tapi para sahabat tak faham macam tu. Orang kita dapat sekali sikit zikir apa-apa benda, mula kelang kabut. Oh, ini semua ni ilham dari Allah Ta'ala. Khabar dari Fauk, dia kata. Khabar dari langit. Belajar kenal suara hati. Mana dia nak suara hati dia betul dari Allah Ta'ala. Mana boleh? Pasal Nabi pun syaitan yang kata apa, korin dia, hanya korin Nabi saja masuk Islam. Korin kita tak masuk Islam. Supaya kita apa? Belajar rendah diri. Kita bukan Nabi. Dan Nabi memang dalam tadi pun kita kata tak berdosa pun Nabi beristighfar. Kita ni dosa banyak, istighfar kadang-kadang. Betul? Kadang-kadang rasa sedih sikit, istighfar lah. The environment is actually semua orang nangis, kita nangis. Tak ada environment, tak nangis. Kan? Tak buat masuk dalam dewan nangis-nangis ramai, tak ada nangis. Nak nangis bayar apa? Nak nangis bayar 1,300. Nak sampai khusyuk bayar apa, 1,400 tak. Karut betul, karut. Kan? Nonsense.
Pasal benda tadi kita kata pasal untuk Nabi, syaitan Nabi itu saja yang kita kata Qarin tadi akan hilang. Kita nak tahu Qarin kita tak ada, tunggu Ramadan. Saya tahu ada ustaz kata bukan bila Nabi kata idza kana awwalat min Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan kan dibuka pintu syurga semua sekali, tak ditutup satu pun, ditutup pintu neraka tak dibuka satu pun, sufidat, dan akan diikat asyayatin, syaitan-syaitan, wa maratul jan, dan juga jin-jin penderhaka. Okey, bila sebut benda ni ada ustaz-ustaz kata, dia kata bukan maksud dia physically diikat, dia kata kerana Ramadan ni semua orang nak buat baik, maka pintu neraka tertutup, tak ada siapa nak masuk neraka. Tak, salah. Pasal benda tu physically, kalau kita kata musim biasa pun jalan kebaikan tu Allah Ta'ala isytiharkan. Contoh isyak, solat isyak, Nabi kata kalau sekalian orang tahu apa dalam solat isyak tu, dia akan datang dan merangkak kalau dia tahu. Maksudnya besarnya apa benda. Tapi ada orang nak kejar, tak ada pun. Ramadan tu kenapa orang baik? Semua datang masjid kan. Bahkan tanya diri sendiri, kadang-kadang kan kita masuk apa, buka puasa mengantak-lantak kau-kau kan, kemudian buka perut nak tidur kan, kita tak larat kan. Tapi bila kita terjaga pukul 10, ada masa lagi malam kan, kita bangun semayang. Kenapa sekarang tak boleh? Tanya diri masing-masing, kenapa sekarang tak boleh? Itu tadi kata Qarin kena ikat. Lepas Ramadan, Qarin lepas balik normal balik. Tapi bila Ramadan, Qarin kita kena ikat. Tu sebab kita nampak semua orang tak pergi masjid akan pergi masjid. Semua orang rajin. Pasal apa? Qarin kena ikat. Yang syaitan tadi tu, syaitan-syaitan yang maksudkan adalah Qarin kita. Itu fizikal. Bukan yang benda ni, literally. Tak pening kepala. Pasal apa? Tanda dia tadi bukan masalah. Kalau orang sebut kata ada orang jahat juga, itu kan tajuk dia. Pasal kita ambil umum. Seorang dua orang tak isyarat. Macam kita kata warna merah untuk berhenti bagi traffic light. Itu undang-undang kita, betul? Merah berhenti. Betul tak? Soalan sekarang, ada tak buta colour? Tapi ada consideration tak daripada JPJ untuk tukar benda tu? Masa tak consider? Macam tu ke masalah tadi? Semua orang buat baik, seorang dua orang yang kita kata terbangang sikit buat juga kan, itu tak jadi syarat. Dia cacat. Orang macam tu syaitan hilang pun dia perangai macam tu lagi. Itu tak maksud cerita. Maksud dia Qarin kita tu kena ikat, dan perangai kita akan berubah. Kau rasakan kan? Tanya diri sendiri, tak payah tengok orang lain. Tengok diri sendiri. Time biasa ni 24 jam juga hari. Tak ada rajin nak tengok televisyen atau apa nak baca Quran. Bila Ramadan tu, la ilaha illallah, rajin je lah kan. Macam bayu yang bertiup. Nak buat benda baik tu je, laju je. Poket pun keluar, nak sedekah pun laju je bersedekah. Kalau sekarang nak sedekah macam nak beli barang ni, dia ada 10 kali dia fikir sedekah bagus ni, tapi ada tapi. Tapi Ramadan tak ada tapi pun, keluar habis. Sampai cerita kan, ada orang kat Templar, Taman Templar tu, dia apa kat area Templar Park tu, rumah tu, orang tu dia TND punya kontraktor. Rumah dia, orang ambil rumah town tu satu kan, dia ambil townhouse tu dua sekali. Ada satellite dish kat atas rumah dia. Tapi dia hanya sampai ke masjid kita apa, Ramadan je. Musim Ramadan tak sampai. Ni dia orang katalah. Kawan saya kata dia datang. Tapi bila datang Ramadan, orang masjid tunggu dia datang. Sebab apa? Dia akan bagi duit 20,000, 30,000. Lepas Ramadan dia hilang. Ramadan dia datang. Dia cerita Ramadan ni satu benda tu, suasana tadi tu. Jawapan ni Nabi terangkan. Sebab apa orang baik, Nabi terangkan dah. Bukan yang pening kepala. Dengan tanah Arab sampai solat fardu macam solat Jumaat. Sebab tadi Qarin kena ikat. Bila Qarin kena ikat, memang manusia akan mudah buat baik. Mudah sangat kan nak pergi buat baik, kan sabar kan. Aku puasa, cuba kena tahan lain. Kan tidak sekali-kali. Apa Qarin lepas. Ni Qarin kena ikat. Dari Qarin Nabi saja masuk Islam. Qarin kita tak ada yang kena nak masuk Islam, tak ada kena. Tak ada kebaikan pun. Ikut kita kan. Bukan jadi untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri sebenarnya masalah. Kita kadang-kadang contoh macam orang tu kata Qarin kita masuk Islam. Kalau dia boleh buat Islam kan Qarin dia, dia ada masalah timbul. Dia akan rasa dia macam Nabi. Dia akan jadi macam rasa dia macam Nabi. Cakap dia semua kan, idea benda tu daripada Allah Ta'ala lah, ilham dia. Semua lintasan hati dia daripada Allah. Nabi, ya, kita tidak. Faham? Okey. Jadi ambil syaitan sebagai apa? Sebagai musuh. Jangan ambil dia sebagai kawan. Jangan ambil sebagai kawan. Dalam surah Kahfi ayat 50, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Adakah kamu nak mengambil dia, syaitan ini, dan zuriat dia, keturunan syaitan ini, awliya sebagai pelindung-pelindung kamu, min duni selain dariku, Allah Ta'ala kata, wa hum lakum adu, sedangkan dia untuk kamu ada sebagai musuh. Kamu nak ambil dia ke sebagai musuh? Sebagai pelindung? Sedangkan mereka ni, dia dua orang ni, syaitan dan keturunan dia adalah musuh kamu. Allah kata bi'salil zalimina badala. Inilah sebut buruk untuk orang yang zalim dari segi apa? Gantian. Ganti Allah Ta'ala dengan apa? Syaitan sebagai pelindung. Oh, memang rugi. Memang cukup rugi.
Dia ambil perlindungan daripada syaitan, ditinggalkan Allah Ta'ala daripada segi perlindungan. Memang salah. Dan bahkan kita itu bukan jalan syaitan bersama lah. Macam dia minta perlindungan. Patutnya Allah Ta'ala tempat pengharapan dia. Dia cari wali untuk pengharapan dia. Mana duduk? Kan duduk tempat pengharapan. Memang salah. Walaupun dia kata, walaupun ada orang kata dalam Sufism benda tak apa. Kita dah kata dalam Islam tak boleh. Sufi kata lain, Islam kata lain. Kita terima Islam, bukannya Sufi. Faham? Baik. Dalam tak nyatakan lepas tu, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hanyalah dia syaitan ini menyuruh kamu dengan perkara-perkara keji, perkara-perkara buruk dan juga perkara keji, dan supaya kamu kata kepada Allah Taala benda yang kamu tidak ketahui. Itu hanya dia perintah kamu, musuh kamu ni hanyalah memerintahkan kamu syaitan ni dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan dia kata dan di antara benda-benda paling buruk ni, di antara benda-benda paling buruk ni yang keji di antaranya adalah zina dan sebagainya lah. Itu yang paling buruk daripada zahir. Daripada yang lain tu banyak lagi. Macam kita katalah, rasa diri lebih dan sebagainya. Benda tu dia akan diajak ajak kita macam, oh ni Omar SM je. Kan? Kena apa berpuak kerana sekolah apa. Pun ada juga. Berpuak kerana kumpulan, berpuak kerana sekian. Benda tadi dia akan ajak. Dan itu dari segi masalah apa, perkara keji yang paling teruk adalah zina dan sebagainya. Dan lebih keras, lebih kasar, lebih teruk daripada itu adalah kata-kata kat atas Allah Ta'ala dengan tanpa kata. Kalau kita kata zina tu teruk, tapi hujung lebih teruk daripada itu adalah berkata-kata mengenai Allah Ta'ala dengan tanpa pengetahuan. Itu paling bahaya. Bahkan manusia ni tanpa pengetahuan bercakap tentang Allah Ta'ala, dia akan membawa kepada benda lebih dahsyat. Contoh, manusia ini boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala dan dia tahu dia bersalah, tapi dia tak belajar tentang sifat Allah Ta'ala yang sebenar, tak tahu tentang Allah Ta'ala dengan betul-betul, nescaya dia mungkin putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Macam manusia ni kadang-kadang kan, bila manusia kita jumpa ada orang berdosa, bersalah, dia boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kita mungkin tak ampunkan dia, tapi Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Contoh macam kita sebut tu ayah Pin kan, kalau dia nak bertaubat, dia bertaubat, berikhtiarkan balik, Islam terima, Allah Ta'ala terima dia. Kita mungkin menyampah tak terima, hingga mungkin geram sangat takkan terima dia, tapi Allah Ta'ala boleh terima dia. Dengan contoh lain, maksud dia apa? Bila Allah Ta'ala nak mengampunkan, itu hak milik dia utama, bukannya milik orang lain. So jadi manusia yang kita kata ada berdosa, bersalah, tersilap, dia akan sentiasa rasa Allah Ta'ala ni masih boleh menerima taubat dia. Tapi kalau dia tak belajar betul-betul, dia rasa Allah Ta'ala dah tak terima dia dah. Lepas buat dosa ni, Allah tak akan pandang dah. Tak, taubat tadi akan bersihkan. Bahkan contoh macam bab doa, berdoa dengan Allah Ta'ala, kita belajar doa itu macam mana cara pelaksanaan dia daripada Allah Ta'ala sendiri. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tangguhkan, atau Allah Ta'ala tolakkan bala dengan doa kita, atau Allah Ta'ala jadikan simpanan untuk syafaat kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala berhak pilih mana satu. Kalau kita belajar tentang perkara ni, kita berdoa dan kita punya hati lapang, dapat ke tak dapat ke, kita lapang tak ada, tak ada masalah. Tapi kalau tak belajar, mula start tu doa, tak jadi apa pun, keluar ayat mulut macam tu. Kan rosak lagi teruk daripada zina. Masalah zina tadi, pasal orang ni tadi mungkin akan apa tahu, dia akan putus asa dari Allah Ta'ala dan bahkan mungkin lari pada apa, syirik. Contoh macam dia usaha dengan baca Quran tak jadi, tiba-tiba apa, orang kata jumpa bermusiam, boleh juga. Ni apa kasi cerita kan, ada dekat apa, waktu kita buat kelas kembara dakwah yang taklim buat dekat Kelantan. Soalan jawab, soal jawab tu ada orang tu pergi soalan dia bunyi, sekiranya berikhtiar untuk berubat dengan bomosyam yang terkenal, apa hukum dia? Dia cakap macam tu. Maksud dia kata ikhtiar, atas nama ikhtiar, maka apa salahnya? Pemahaman yang salah. Kita kata kenapa? Punca dia sebab dia tak kenal apa, rahmat Allah Ta'ala. Dia tak kenal cara Allah Ta'ala makbulkan doa. Dia tak tahu bahawa manusia duduk kat dunia ni untuk ujian. Kerana Allah Ta'ala berikan dia kesusahan untuk hapuskan dosa dia. Yang kita ingat faham, bila manusia tu, maksud dia, bila dia ni seorang yang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka takkan kena luka, takkan kena demam, takkan kena ada kematian, takkan hilang harta. Siapa kata? Nabi demam sakit, Allah Ta'ala sayang Nabi, tapi Nabi demam dan sakit. Maka Nabi punya demam 2 kali ganda daripada orang biasa demam. Dia panas daripada orang biasa. Nabi kata, kami demam ni lebih teruk. Nabi kata, aku demam lebih teruk daripada seorang kamu demam. 2 kali ganda daripada demam seorang biasa. Maksudnya kita kata lagi panas, lagi teruk. Tapi maksud dia bukan Allah tak sayang dia. Dia tak berdosa, tapi Allah Ta'ala jadikan untuk tauladan orang-orang beriman bahawa Nabi pun Allah Ta'ala berikan sakit, luka dan sebagainya. Dan kita kan ni dalam Islam, kita ingat bila orang tu baik kan, menepati kehendak Allah Ta'ala, dia akan apa? Dia punya line tu macam putih straight je. Tak ada ujian, tak ada cubaan, tak ada demam, tak ada sakit. Maka ada power tu, saya ingat apa? Dia bila dia tuan adik-adik, ada orang adik-adik. Si adik ni dengan si abang ni. Abang ni dia kata,
adik ni sakit. Dia kata, macam mana adik aku ni sakit? Dia kata. Kan dah belajar dah zikir supaya meliputi diri dan sebagainya. Kan boleh sembuh penyakit dengan zikir berkenaan. Apa salah adik aku sakit lagi? Ni mesti buat tak betul. Dia lupa berkenaan masalah apa. Kan Allah Ta'ala nak berikan apa, itu hak dia. Kita berdoa, ya, digalakkan, disuruh, diwajibkan kita berdoa. Tetapi untuk makbulkan doa kita, Allah Ta'ala punya kerja. Bukan kita kawal. Bukan kita yang kawal macam Swiss kunci. Kan kita kunci je, Allah Ta'ala kena buat kerja kita. Siapa kata? Dia, so, faham tak? Dia konsep ini, kadang-kadang kata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa pengetahuan akan lebih bahaya daripada apa? Perbuatan keji yang biasa. Lebih teruk. Sebab apa? Sebab dia akan bawa kepada orang tadi putus asa rahmat Allah Ta'ala, tak berdoa, tak berharap, tak bergantung Allah Ta'ala pun. Kadang-kadang tak bergantung Allah Ta'ala. Bila berdoa, dia ni, atau pakai cincin ini untuk selamat, untuk kaya, untuk sekian dan sebagainya. Atau kain kelambu Kaabah pun dia ambil. Digunting ya, bawa balik. Kemudian ada travel agency pun jual. La ilaha illallah. Apa hal ni? Kenapa jadi pada masyarakat kita? Benda-benda tadi kita kata memang sepatutnya manusia tu minta rezeki dengan Allah, buat kerja, ada rezeki datang. Bukan macam petua salah. Tak ada petua salah. Makanan tu tak sedap tu macam mana? Dia punya jaga apa sebab tak laku. Ni mesti ada masalah. Soalan, sedap tak makanan anda? Tanya dulu. Kalau makanan hampir tak sedap, betul-betul nak suruh orang datang makan. Buat apa? Kena faham benda tu dulu. Betul-betul tak sedap pula. Dan lah sambal dia kadang-kadang dia recycle. Lepas tu bila hari esoknya orang makan basi, ni siapa yang sihir kita? Dia salahkan orang kata sihir pula. Apa hal? Faham tak? Kadang-kadang asbab salah lagi. Asbab masih lagi salah. Tapi dia tak cuba fikir dahulu. Fikir fizikal dahulu. Jangan fikir berkenaan dengan benda salah. Pasal Allah Ta'ala berikan kita rezeki, nak banyak, nak sikit. Ada hari kita bawa benda tu tak sedap pun, tapi orang kata suka. Kan? Jangan letak dadah pula. Tak senonoh pula. Manusia Malaysia ni macam benda. Ya, jadi dia paling kasar, paling teruk sebenarnya manusia ni bila mana tak kenal Tuhan dia. Dan berkata-kata tentang Tuhan tanpa ni. Kadang-kadang dia bercakap, orang dengar panduan pula. Oh bang, memang masalah. Lebih teruk daripada zina. Zina tu mungkin perbuatan tu atas diri dia saja. Tapi yang kata-kata kepada Allah Ta'ala tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, merebak sampai perkara yang lebih besar. Maka menyebabkan orang kadang-kadang mungkin tak sembah Allah dah. Tak harap Allah Ta'ala dengan sebab apa? Sebab salah faham berkenaan Allah Ta'ala. Sebab tanpa ilmu, orang-orang berkata-kata tentang Allah Ta'ala. Memang salah. Okay? Lalu masuk dalam perkara ini apa? Kufur. Yang masuk dalam perkara ini, semua kekufuran, semua yang kafir dan semua mubtadi'. Semua termasuk dalam perkara macam ni. Mana bercakap tentang benda-benda yang tak patut cakap Allah Ta'ala. Orang kafir bercakap, ahli bid'ah pun bercakap. Macam tu macam dia kata apa? Tawassul. Kan dia menipu atas nama Allah Ta'ala, atas nama Nabi. Berkenaan kononnya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Fatir. Allah Ta'ala kata apa? Ayat 15-16. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas, hei manusia, antumul fuqara. Allah, kamu semua fakir Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya, maha terpuji. Maksud dia, kamu perlu pada dia, dia tak perlu pada kamu. Tak perlu pada kamu tadi meliputi siapa? Semua sekali. Hatta para anbiya sendiri pun. Faham tak? Bukannya maksud dia, para anbiya ni kau tak datang. Tak. Sekali pun para anbiya. Pasal para anbiya itu masuk dalam semua sekali manusia. In yasha, kalau Allah Ta'ala kata, kalau dia nak, yudhibkum, dia binasakan kamu semua. Wa ya'ti bi khalqihi, dia datangkan makhluk baru untuk gantikan kamu. Kalau dia nak buat, dia buat macam tu. Dia binasakan kita, datangkan makhluk baru. Wa ma dzalika 'ala Nabi aziz, benda tu tidak payah Allah Ta'ala. Ini ikut nas Al-Quran. Dan Nabi sendiri kata benda macam ni dalam hadis-hadis yang banyak mengisyaratkan kepada Allah Ta'ala tak perlu kepada kita. Kita sembah Allah Ta'ala bertakwa sama sekali pun tak beri manfaat pada Allah Ta'ala sikit pun. Kita kufur pun Allah Ta'ala tak rugi apa-apa. Ini yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi perasan tak bila ada orang contoh macam kumpulan yang kata kena tawassul dengan nama Nabi. Kalau selawat tidak, doa tidak makbul dengan selawat beriku, itu ada hadis yang ada kata hasan, ada kata dhaif. Tapi itu tertinggalkan. Dia tanya dia kerana alam ni dijadikan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar? Ini tapi di sisi orang belajar Sufism yang sebab orang beria buat maulid dan sebagainya. Sebab ni tanpa Muhammad alam tak jadi, dia kata. Ini adalah kata-kata Allah Ta'ala dengan kufur. Dengan kata-kata yang tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala sini cakap. Allah Ta'ala cakap macam tu pun. Kita berkata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Jadi macam ni. Bahkan dia buatkan ritual tambahan-tambahan. Kena buat macam ni. Ya madad ya Rasulullah, madad ya Nabi Allah. Dia reka satu ibadat baru, bahkan banyak ibadat baru sebab berdasar kepada fahaman bahawa Adam dahulu ketika mana dia minta ampun Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa yang diberikan kan. Rabbana zalamna anfusana kan. Tak ada pun ajar bahawa Allahumma salli ala Muhammad kan, atau ya Allah dengan berkat Muhammad. Tapi dalam orang-orang yang mengajarkan benda-benda bid'ah ataupun benda-benda yang tahyul ni, dia sering datangkan kisah Adam AS kata ketika minta ampun Allah Ta'ala, dia sebut demi hak
demi keagungan, demi hak Nabi Muhammad, hak Muhammad, mengampunkanlah aku. Lepas tu Allah Ta'ala kata, mana kau tahu ada Muhammad? Muhammad tu ada. Aku nampak namamu digandingkan dengan nama dia di atas di sisi pintu arah, di aras ke mana tak? Kata nampak situ la ilaha Muhammad Rasulullah. Maka engkau tak gandingkan nama seorang melainkan ia adalah hebat juga. Nampak tak? Nampak tak macam mana permainan orang? Dengan perbuatan ini saja habis semua sunnah Nabi ditinggalkan. Habis. Orang tidak lagi dah baca Quran dalam rumah. Dia akan mula cari apa? Tulisan-tulisan yang tok guru tulis, gantung sini, gantung sini. Perasan tak apa jadi? So benda ni rosak. Kata-kata dengan kufur apa tanpa ilmu tentang Allah Taala ni cukup bahaya. Sandarkan satu benda Allah Taala atau sandar pada Nabi dengan benda macam ni memang akan menyebabkan masalah. Jelas? Itu masalah sekarang ni. Dalam hadis mana? Mana hadis mana? Dalam hadis mana soalan? Riwayat siapa? Nabi SAW betul kata. Nabi kata aku penghulu anak Adam. Tapi penghulu anak Adam tadi Nabi kata di akhirat. Nanti aku akan beri syafaat. Bukan masalah sebelum kejadian. Masalah benda tu macam dari lafaz kan. Permainan lafaz tadi. Dia nak masukkan Nur Muhammad dan sebagainya. Time zikir. Nur Muhammad sallallahu kan. Semua datangkan. Yang Allah Ta'ala kata Allahu nurus samawati wal ard. Datang dia Muhammad nur. Macam mana boleh dia relate macam tu? Dan Quran kata Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala sebut dialah cahaya. Datang kita Muhammadlah cahaya. Macam mana kita jadikan Muhammad dapat benda sifat Allah Ta'ala letak untuk diri dia? Kita letak sifat Allah letak untuk diri dia. Datang kita bantai letak apa untuk Rasulullah. Salah. Hatta orang Arab sendiri pun hatta kalau betul lah hadis berkenaan perkara ni, orang Ansar dahulu dia umpamakan Nabi dengan apa? Bulan purnama. Dia tak kata cahaya. Betul tak? Kalau betul lah hadis berkenaan dengan talak al-badru alaina tu, kan? Al-badru tu bulan purnama, dia tak kata benda lain. Maka bulan purnama sifat dia apa? Boleh hilang, boleh ada, boleh terang, boleh gelap, boleh tutup oleh awan. Kan? Tapi cahaya alam semesta ni, kita kata Muhammad Nur Muhammad tu actually benda payah. Tak ada dalil yang sahih tapi orang beria datangkan dengan cerita ni. Pasal diorang datangkan cerita ni sebab apa? Nak validkan perbuatan diorang. So punca dia apa? Berkata-kata tentang Allah dengan tanpa apa? Sebarang pengetahuan. Memang bahaya. Bahkan lebih besar bahaya daripada apa? Perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang lain. Mana zina tu buruk, bunuh orang tu buruk. Tapi masalahnya takkan seburuk bagaimana perbuatan orang yang berkata-kata tentang Allah Ta'ala dengan tanpa sebarang pengetahuan. Pasal dia membawa pada apa? Syirik, bawa pada kufur, bawa pada bid'ah, jadi yang perkara-perkara yang merosakkan umat Islam itu sendiri. Jelas? Kalau tidak kan kita kata betul lah orang boleh jual air jampi. Orang boleh jual air jampi sebab ni. Sebab orang berkata-kata dengan Allah Ta'ala tanpa ilmu. Pasal kita kata kalau kita ajarkan balik doa tuan-tuan sekalian, doalah Allah Ta'ala, bangunlah seperti akhir malam macam Nabi ajar. Kalau tak dapat, dia kata kalau tak dapat tak jadi apa-apa ustaz. Kalau tak jadi apa-apa, kita katakan dia apa? Nabi dah katakan doa seorang itu salah satu di antara tiga. Pasal kadang-kadang kita nak benda berkenaan tapi Allah Ta'ala tahu tak, itu tak baik untuk kita. Dia sahaja tak bagi pada kita. Ya, tapi pasal kita dah diajar kan, dosalah minta, mereka kena minta benda yang sama kita dapat. Sedangkan Allah Ta'ala dia ada hak untuk bagi atau tidak. Maka kadang-kadang mungkin benda tak baik untuk kita, dia tak bagi. Tapi kita perasan, kita ingat benda tu baik. Itu sebab kenapa kita doa tak pernah berlapik. Tahu tak pernah berlapik kan? Tak pernah kata, ya Allah berilah aku benda sekian kalau ia ada keredaanmu dalamnya. Cakap macam tu. Contoh macam, ya Allah luluskan anak aku periksa. Kalau kelulusan dia lulus periksa ni dapat cemerlang ni baik untuk agama dia, akhirat dia, kehidupan dia. Sebut macam tu. Tapi mana ada orang nak cakap macam tu? Mesti nak kata takkan tak nak. Mana dia cakap macam tu? Belajarlah berlapik kalau boleh. Tapi masalahnya kita kata macam ni, orang tu doa tak makbul. Kita tapi kata makbul ustaz, kita kata ada salah satu tiga tadi. Allah Ta'ala bagi atau tolak bala untuk doa tadi. Doa kita tolak bala yang akan kena kita. Ataupun Allah Ta'ala jadikan apa? Syafaat di akhirat. Tak ada rintang rugi pun. Pasal kita jangan bayangkan bahawa mesti dapat dekat dunia. Mesti dapat bulat-bulat macam ada kita minta. Tak. Nabi pun kadang-kadang ada orang minta, Nabi tak boleh nak bagi. Pasal Nabi SAW, Nabi ni Nabi kekasih Allah Ta'ala. Tak ada siapa lagi tinggi daripada Nabi SAW. Pada masa Nabi hidup, tak ada siapa lebih tinggi daripada baginda SAW. Hatta baginda wafat pun tak ada siapa lebih tinggi daripada Nabi SAW. Tapi bila Nabi hidup dahulu, kan para sahabat kan para sahabat gali parit, gali khandak, ikutkan doa. Kita kan boleh kan tenggelam je tanah tu kan. Ya Allah, buatlah khandak di kawasan ni. Amin. Buat sembahyang hajat ramai-ramai. Boleh tak? Ikut daripada logiknya patutnya boleh berlaku. Tapi kenapa Nabi tak ajar macam tu? Sebab itu bukan Islam. Islam adalah anda boleh terima apa dapat apa tidak, redha, belajar redha.
Ni kadang redha tu tak ada. Tapi apa? Kita punya kehendak mesti dapat apa kita nak. Bulat-bulat sebiji ni tu. Barulah kita ni betul. Tak. Allah Ta'ala aturkan alam ini ikut kehendak dia. Kalau ikutkan kita kan, kita nak cacing tu kita bagi kaki. Kalau kita tengok cacing tu mengesut, ish kesian. Kita nak tukar tak? Kita nak tak tukar? Kita akan tukar cacing tu. Kalau bagilah katakan kepada kita ni hak untuk tukar alam ni. Tengok buah temikai kan, buah temikai besar. Macam ni, apa, nampak buah apa? Ceri kecil. Kalau buah, kan dulu kan dia kata kalau buah ceri tu besar kan bagus. Ikut kepala kita tukar macam-macam. Durian tinggi sangat, cuba rendah sikit. Kan? Durian tu apa musim tentu, cuba sepanjang tahun. Kalau ikut kita nak apa? Macam-macam kita nak. Atau cacing kita akan bagi kaki. Kita pandang cacing, ish kesiannya kau. Tapi cacing tu akan kata, tengok kita, dia kata kesiannya kau. Kan dia sempurna dah. Dia sempurna dengan cara dia. Ikut akal kita tak sempurna lagi. Bahkan ikut sains primitif. Ikut sains kita apa primitif kan? Tapi dia dah tugas dah. Dia duduk dengan alam dia, berapa mengesot berapa mm je sehari kan. Dia kekal dengan keadaan tersebut elok dan sihat. Kita duduk kat luar ni kena H1N1 lah, H1N7 lah, cacing kata kau pandang muka kau, kata kan. Kan ikut dia kata aku sudut dan tak ada masalah pun. Korang sibuk sakit apa pasal? Logik akalnya, faham tak? Kalau kita kata kita akan tukar. Tapi macam juga macam kehidupan kita. Aturan Allah Ta'ala berikan. Nak perubahan minta. Tapi apa? Bila perubahan nak diberikan, belajar apa? Nak dibagi itu hak Allah Ta'ala. Jadi kita belajar, kita akan doa dan hati kita lapang. Kalau kita sakit, minta doa Allah Ta'ala kesembuhan, makan ubat tak sembuh juga, kita fikir mungkin untuk hapuskan dosa yang aku tak sempat nak minta Allah Ta'ala, aku tak tahu dosa mana satu. Allah Ta'ala bersihkan aku, naikkan darjat aku dan sebagainya. Terima. Belajar redha. Ini tak pernah belajar redha ni masalah. Semua nak ikut kepala dia. Kan? Dia bagi semua, bagilah ya Allah. Kau tak bagi. Aku dah doa tak mampu pun kenapa? Kau tak boleh tahu apa patut, apa tak patut. Kadang-kadang musibah tu datang, di belakang tu ada kebaikan yang dia nak bagi pada kita. Kadang-kadang budak macam budak kecil ya. Kalau ada budak kecil tak demam langsung, ikut kepala kita apa? Bagus. Tak pernah demam. Not once dalam kehidupan dia. Bagus tak? Ikut kepala lah, ikut kepala. Jawab je, apa? Jawab. Baguslah. Okay. Tapi untuk dalam sistem badan dia perlukan demam. Sebab every time dia nak berubah, contoh nak tumbuh gigi, badan dia akan kumpulkan semua kalsium, hantar ke kawasan tu untuk tumbuh gigi tau. Tu badan panas sebab pergerakan rapid darah dia. Darah dia bergerak laju, hantar makanan dan sebagainya. Dia nak mula bergerak, lutut nak kuat. Maka Allah tak jadikan otot dia mula tumbuh di kawasan mana. Semua tu aturan yang tepat. Ikut kita tak demam-demam, macam mana nak diri pula tu? Duk terlentang. Best lah budak ni. Terlentang aja. Tak nak pula kalau sampai 16 tahun, 20 tahun terlentang, kita tak suka pula. Tapi untuk demam tu penting. Mana itu aturan kitaran hidup dia. Untuk mata kasar kita buruk, tapi Allah Ta'ala berikan apa? Ada kebaikan di sebaliknya. Tu kalau anak demam, dia kalau bukan infection apa, kuman dan sebagainya, maka demam biasa dia tu adalah demam, contoh macam nak berdiri, kan perlu dihantar di otot dia tu, kena perlu dibesarkan sikit. Maka Allah Ta'ala hantar kat situ makanan, nutrien yang banyak. Tapi pergerakan untuk hantar tu panas. Macam kita buat macam ni lah kan, yang kita panas. Darah kita bergerak laju panas. Itu sebab dia demam. Macam, asal demam? Ya, itu akan bawa jumpa doktor. Kok kalau ada infection, kata ada infection, benda tu demam biasa. Nak berdiri dia demam, nak merangkak dia demam. Semua dia demam. Demam tadi sebagai apa? Pasal sistem badan dia nak berubah, kena macam tu. Ikut mata kasar kita, buruk. Tapi sisi Allah Ta'ala adalah kebaikan. Belajar macam tu. Dan itu sebab kita kata, dan masalah redha ni adalah benda paling besar perlu manusia tu bina. Jelas? Jadi kita berhenti kat sini, insyaAllah kita akan sambung kemudian ayat 70, 170 dan 171 insyaAllah pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.